Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ainul. Bertemu kita lagi pada minggu ini. Masih lagi dengan bab 4 iaitu jadual berkala unsur. Kita akan sambung dengan bab 4.6 iaitu unsur kala 3. 3 objektif dalam pelajaran hari ini ialah menghuraikan trend perubahan sifat fizik unsur merentasi kala 3. Seterusnya, mengeksperimen untuk melihat perubahan sifat kimia oksida unsur merentasi kala 3. Dan yang terakhir, memerihalkan kegunaan unsur separa logam. Unsur kala 3 adalah yang warna kuning tu. Bermula dengan natrium, diikuti magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin dan juga argon. Kegunaan natrium adalah untuk lampu jalan, magnesium sebagai alat pemantik api, aluminium untuk membuat tin minuman, silikon implan, fosforus untuk mengapi, sulfur gunpowder dan juga mancis, klorin sebagai bleaching agent dan juga merawat air, argon untuk mentol dan juga kerja welding. Seterusnya ialah trend perubahan sifat fizik. Sifat fizikal yang kita akan pelajari ialah perubahan keadaan fizikal. Daripada natrium sehingga sulfur, unsur akan berada dalam keadaan pepejal, klorin dan juga argon akan berada dalam keadaan gas. Sifat logam juga berubah. Bermula daripada natrium sehingga aluminium, ia wujud sebagai logam kerana natrium adalah kumpulan 1, magnesium kumpulan 2, aluminium kumpulan 13. Silikon pula berada di tengah-tengah, jadi dia akan berada sebagai separa logam, iaitu mempunyai sifat logam dan juga bukan logam. Fosforus ialah kumpulan 15, sulfur 16, klorin 17 dan argon 18. Oleh itu, ia akan wujud sebagai bukan logam. Seterusnya, saiz atom juga akan berubah. Apabila kita merentasi kala 3, bilangan proton akan bertambah. Ini menyebabkan cas di dalam nukleus bertambah. Kerana proton wujud dalam nukleus. Seterusnya, ini menyebabkan daya tarikan nukleus dan elektron bertambah kuat. Oleh itu, elektron akan tertarik lebih dekat dengan nukleus. Ini mendorong kepada penurunan saiz atom. Seterusnya, keelektronegatifan. Apa itu keelektronegatifan? Sebagai ayat mudah keelektronegatifan. So, dia elektronegatif. Dia ada perkataan negatif. So, dia keupayaan untuk menjadi negatif. Macam mana unsur boleh jadi negatif? Dia akan menerima elektron. So, keelektronegatifan akan bertambah apabila merentasi kala 3. Apa yang membuatkan keelektronegatifan bertambah? Tadi kita dah belajar proton bertambah apabila merentasi kala 3. So, apabila proton bertambah, ini menyebabkan cas dalam nukleus bertambah. Dan ini menyebabkan daya tarikan dalam nukleus dan elektron bertambah. Oleh itu, keelektronegatifan juga akan bertambah.
Okey, ini bermaksud apabila kita merentasi skala 3, keupayaan untuk unsur itu menjadi negatif akan bertambah. Lebih mudah untuk unsur tersebut menerima elektron. Okey, seterusnya takat lebur dan takat didih. Okey, kita telah belajar bahawa takat lebur dan takat didih perlu dikaitkan dengan ikatan ataupun daya yang setiap unsur tu ada. Jadi kita dah belajar bahawa logam akan ada ikatan logam. Okey, jadi kumpulan 1 sehingga kumpulan 13 adalah logam. Okey, oleh itu dari natrium hingga ke aluminium, ikatan logam ini semakin bertambah. Okey, dan menyebabkan takat lebur dan takat didih juga meningkat. Okey, seterusnya silikon. Dia adalah separa logam. Okey, separa logam dia akan ada ikatan kovalen raksasa. Okey, nama pun raksasa, maksudnya dia sangat besar. So, bila dia sangat besar, ikatan itu sangat kuat. So, dia punya ikatan lebih kuat daripada ikatan logam. Okey, ini menyebabkan silikon ni mempunyai takat lebur dan takat didih lebih tinggi daripada logam. Okey, seterusnya fosforus sehingga argon. Dia adalah bukan logam. Okey, so dari sini bukan logam. So, bukan logam, dia ada daya tarikan antara atom ataupun molekul. Untuk bukan logam, okey, bermula daripada fosforus, sulfur, klorin dan juga argon, daya tarikan antara atomnya berkurangan. Kenapa dia berkurangan? Sebab saiz dia berkurang. Okey, untuk bukan logam, semakin besar saiz, semakin kuat daya tarikan antara atom. Okey, tapi kita dah belajar bila kita rentas kumpulan 3, saiz dia berkurangan. Jadi bila pengurangan saiz ini menyebabkan daya tarikan antara atom juga berkurang. Okey, jadi dia punya takat lebur dan takat didih akan menurun. Okey, jadi kita boleh katakan bahawa takat lebur dan takat didih akan meningkat dari natrium hingga ke silikon. Okey. Kemudian dekat fosforus ni dia akan turun sehingga argon. Okey, seterusnya sifat oksida. Okey, apabila kita merentasi skala 3, sifat oksida juga akan berubah. Okey, so bila kita cakap pasal sifat kimia akan ada dua. Okey, iaitu asid ataupun alkali. Okey, jadi awak dah belajar kumpulan 1, nama lain dia adalah logam alkali. Jadi bila dia alkali, dia adalah akan menghasilkan larutan alkali. Okey, jadi oksidanya akan bersifat alkali. Okey, so magnesium juga dia adalah logam alkali bumi. Jadi magnesium oksida juga bersifat alkali. Okey, jadi dua ni adalah oksida alkali. Okey, aluminium, okey, dia adalah amphoteric. Okey, apa itu amphoteric? Amphoteric itu adalah keupayaan
oksida untuk bertindak balas dengan asid dan juga alkali. Okey, maksudnya oksida ini ada sifat asid dan juga ada sifat alkali. Okey. Bermula daripada silikon sehingga klorin, dia adalah oksida asid. Okay. Jadi untuk membuktikan teori tadi, kita akan jalankan 2 eksperimen. Eksperimen pertama ialah tindak balas oksida dengan air. Jadi kita akan gunakan air. Jadi daripada penyataan ini, anda boleh dapat kena pasti dia punya pemboleh ubah. Jadi akan bertindak balas dengan oksida skala 3. Anda ada oksida unsur skala 3, anda ada air. Dan tadi kita dah pelajari bahawa ini adalah sifat kimia. Jadi bila sifat kimia, kita akan tahu sama ada dia asid ataupun alkali. Jadi apa itu manipulasi? Manipulasi benda yang berubah-ubah. Jadi apa yang kita akan ubah? Kita akan ubah jenis oksida unsur skala 3. Bergerak balas, apa yang kita nak tahu? Jadi untuk tahu dia punya keasidan ataupun alkali dia, kita akan mengenal pasti nilai pH-nya. Dimalarkan ialah sesuatu yang kita tetapkan. Jadi kita tetapkan air. So, apa air? Isi padu air. Sifat oksida unsur skala 3 akan berubah daripada alkali menjadi afoterik dan juga asid. Jadi sebelum tu, ini adalah gambar rajah eksperimen. Jadi berdasarkan gambar rajah ini, anda akan meletakkan magnesium oksida sebanyak separuh spatula ke dalam tabung uji. Kemudian air suling akan ditambahkan. Dan kemudian anda akan kacau menggunakan stirrer ni lah ataupun glass rod. Kemudian setelah anda kacau dia, anda perlu letakkan pH meter ke dalam larutan ini. Jadi pH meter tersebut akan menunjukkan nilai pH. Berdasarkan nilai pH, anda akan tahu bahawa dia adalah bersifat asid ataupun alkali ataupun bersifat kedua-duanya. Jadi berdasarkan eksperimen tersebut, ini adalah keputusannya. Apabila bertindak balas dengan air, natrium oksida dan juga magnesium oksida, kedua-duanya adalah larut. Soluble adalah larut. Jadi bila dia larut, kemudian maksudnya dia bertindak balas lah. Kalau dia larut, maksudnya dia tindak balas. Kemudian kita lihat pada nilai pH-nya. So dia punya nilai pH adalah untuk natrium oksida adalah 13 hingga 14, magnesium oksida adalah 8 hingga 9. Bermaksud dia atas daripada 7. So bila atas daripada 7, dia adalah alkali. Kemudian untuk fosforus dan sulfur dan juga klorin, semuanya larut juga. Dan pH-nya adalah bawah 7. So bawah 7 dia adalah asid. Seterusnya, kita akan uji kaji dengan cara tindak balas dengan asid nitrik dan juga natrium hidroksida. Jadi kita perlukan dua tabung uji. Kedua-dua tabung uji akan diletakkan logam oksida
Okay, logam oksida ni masih juga kita ubah-ubah. Okay, kemudian bezanya ni dengan tadi. Okay, tabung uji yang pertama adalah kita letakkan natrium hidroksida. Tabung uji kedua, asid nitrik. Kemudian kita perlu panaskan. Okay, setelah panaskan, kita akan tahulah sama ada dia larut ataupun tak larut. Okay, so kalau dia larut, maksudnya dia bertindak balas. Kalau tak larut, maksudnya tak tindak balas. Okay. Jadi, dia punya manipulasi sama seperti tadi, iaitu jenis unsur kala 3, oksida unsur kala 3. Bergerak balas adalah dia punya keadaan ataupun sifat oksida. Okay, dimalarkan ialah isi padu natrium hidroksida dan isi padu asid nitrik. Okay, berdasarkan tindak balas dengan natrium hidroksida, yang larut hanyalah aluminium oksida, silikon oksida dan fosforus oksida. Okay, jadi bila larut maksudnya dia bertindak balas. Okay, bertindak balas dengan natrium hidroksida. Okay, so untuk asid nitrik pula, yang bertindak balas adalah natrium oksida, magnesium oksida dan aluminium oksida. Okay, jadi kita dapat katakan bahawa natrium oksida dan magnesium oksida bertindak balas dengan asid nitrik. So, bila dia bertindak balas dengan asid nitrik, bermaksud dia adalah oksida alkali. Untuk aluminium oksida, dia bertindak balas dengan natrium hidroksida dan juga asid nitrik. Kedua-duanya larut. Jadi, dia bertindak balas dengan asid dan juga alkali. So, bila dia bertindak balas dengan kedua-dua, kita dapat katakan bahawa aluminium oksida adalah amphoteric. Okay, kemudian untuk silikon oksida dan fosforus, dia larut dalam natrium hidroksida. Okay, jadi dia bertindak balas dengan natrium hidroksida. Okay, natrium hidroksida adalah alkali. Jadi bermaksud silikon oksida dan juga fosforus oksida adalah oksida asid. Okay, jadi kesimpulannya kita dapat katakan bahawa natrium oksida dan juga magnesium oksida adalah oksida logam beralkali. Okay, aluminium oksida bertindak balas dengan asid dan juga alkali, jadi dia adalah amphoteric. Manakala silikon oksida sehingga klorin oksida, dia adalah oksida berasid. Akhir sekali ialah kegunaan unsur separa logam. Okay, dalam silibus awak separa logam yang awak belajar ialah silikon. Okay, jadi yang pertama ia digunakan sebagai microchip. Microchip ini kita dapat jumpa dekat handphone dan juga laptop ataupun komputer. Okay, yang kedua ialah diode dan yang terakhir ialah transistor. Okay, jadi ketiga-tiga alat ini kita dapat jumpa dalam perkakas elektrik. Okay, sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jadi bolehlah anda berjumpa dengan guru masing-masing untuk mendapatkan latihan unsur kala 3. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.